Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita terkini daripada syahbudin.com.net bertarikh 7 Ogos 2022. Bertajuk, Pengerusi PAC ingatkan Najib. Laporan PAC bukan laporan DAP, tapi konsensus daripada ahli parlimen semua parti. Baca jangan tak baca ya PM6. Laporan PAC telah dibentangkan ke Parlimen pada 4 hari bulan Ogos 2022. PM6 kata tidak terlibat, tapi keluar 4 FB posting pada 6 hari bulan Ogos 2022. Ini suatu rekod, saya hargai. PM6 pegang jawatan PM dari 2009 sampai 2018. Isu projek LCS mula tahun 2011. PM6 mula dengan kata pengerusi PAC itu dari DAP. Senang saja untuk kaitkan dengan DAP, balik-balik DAP, senang. Cuma saya nak bagi tahu PM6, saya bukan lagi ketua pemuda DAP. Sudah 4 tahun saya lepas jawatan. Boleh Google. Simple fact, macam ini tak patut salah tahu sebab nanti PM6 nak bincang LCS itu yang lagi teknikal, lagi cenderung salah. Saya nak bagi tahu PM6, laporan PAC bukan laporan mana-mana parti. 14 orang ahli, 3 UMNO, 3 PPBM, 2 DAP, 2 PAS, 2 GPS, 1 PKR, 1 amanah dan 1 warisan. Kejap, saya nak bagi link website PAC, senang untuk PM6 confirm. Nanti kata tak percayai pengerusi PAC pula. 14 ahli parlimen dari parti yang berlainan, kami satu hati. Satu hati untuk pastikan wang rakyat adalah terjaga. Segala keputusan adalah secara konsensus. Kami independen, bukan macam dulu kerajaan bawa PM6. Ada isu laporan 1MDB disunting pengerusi PAC lantikan PM6 masa itu. PM6 kata kenyataan pengerusi PAC salah. Saya hendak bagi tahu yang kenyataan pengerusi PAC itu adalah berdasarkan pendapat, rumusan dan syur persetujuan secara konsensus PAC selepas hampir 2 tahun siasatan isu ini, bukan pandangan pengerusi PAC saja. PM6 kata ada salah faham bajet projek LCS adalah RM6 bilion dan angka 9 bilion itu adalah sebab kos bertambah 3 bilion. Saya tidak faham apa salah faham PM6. Mungkin PM6 salah faham apa yang PM6 salah faham. Mungkin PM6 tidak membaca laporan penuh PAC. Tak apa, saya bagi link laporan penuh PAC. Baca muka surat 6 saja. Ambil sedikit latar belakang. PAC kata nilai kontrak sebanyak 9.128 bilion ringgit Malaysia. Bila kata bajet hanya ringgit Malaysia 6 bilion? Cuba tekan butang Ctrl F, RM 9.128 bilion. Senang nak cari. Nak baca hard copy pun ada. Ada atas meja pekan. 3 jilid jumlahnya. Baca, jangan tak baca PM6. PM6 tanya kenapa kemajuan kerja hanya 44.10. Ini pengesahan MINDEF ya, bukan PAC yang tulis suka sendiri. Boleh baca muka surat 97. Baca jangan tak baca PM6. PM6 kata tidak campur tangan projek LCS. Itu terpulang kepada PM6. Tapi mungkin boleh jawab kepada surat bantahan PTL kepada PM6 berkenaan dengan penggunaan Gowin tidak dijawab. Kata PM6 lagi, pengerusi PAC tidak tepat. PM6 kata kapal pertama perlu diserahkan tahun 2019 dan bukan tahun 2017. PM6 tepat. Memang 2019 tepat. Pengerusi PAC pun cakap 2009 tepat. Mana PM6 dapat pengerusi PAC cakap 2017? Dari Google? Janganlah PM6. Profesional lah sikit. Anda PM6, jangan baca Google saja. Baca laporan penuh. Baca, jangan tak baca PM6.
Malas nak baca, pengerusi PAC bantu. Cuma baca infografik laporan PAC. Muka surat pertama, selepas isi kandungan, PAC nyatakan serahan LCS 1 patut pada April 2019. PM6 kata jangan menuding jari. PAC tidak. PAC cuma laksanakan tanggungjawab PAC kepada Parlimen, kepada rakyat dan kepada negara. Reaksi PM6 terhadap laporan PAC besar. Lepas pembentangan laporan PAC ini, saya ada sikit masa. Saya baru menonton sebuah kartun lama. Boleh kongsi sikit dengan PM6? Jangan monyet, jangan. Mungkin PM6 perlu mengambil iktibar sedikit daripada respon MINDEF, BNS dan TLDM terhadap laporan PAC ini. Saya bagi link sekiranya PM6 tak sempat nak baca. Tulisan ini ditulis oleh Wong Kah-wo, pengerusi PAC. Relax PM6, katanya menutup tulisan itu. Ditulis oleh Wong Kah-wo, pengerusi PAC. Diterbitkan di syahbudin.com.net. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Habislah denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kali ini betul-betul habis. Macam mana Najib Zahid perlu jawab benda ni? Satu dokumen terbaru yang memang akan bikin pening kepala. Najib Zahid H2O wajib jawab. Ini memang bikin pening kepala. Belum pun selesai kes Najib Razak, belum pun selesai kes Zahid Hamidi, malah Najib Razak akan bakal dipenjara pada pertengahan bulan ini kalau dia salah di Mahkamah Persekutuan. Muncul lagi satu lagi penyelewengan wang berjumlah 890 juta ringgit Malaysia. Aduh, pening kepala. Tuan-tuan dan puan-puan, dokumen yang baru diterima telah diterbitkan di syahbudin.com.net. Kamu boleh cari syahbudin.com.net. Baru sebentar tadi, 4 Ogos diterbitkan, maksudnya baru tadi. Penyelewengan projek kapal perang LCS hanguskan sebanyak 890 juta ringgit Malaysia. Najib, Zahid dan H2O wajib jawab. Itulah tajuknya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengalu-alukan tulisan ini sebenarnya. Sebelum itu saya ingin kongsi dulu siapa yang tulis benda ni, supaya kamu tahu siapa tulisannya. Oh, panjang betul. Ditulis oleh Rafizi Ramli. Habislah. Rafizi kalau memang dia keluarkan barang, habis. Sebab dia akan keluarkan dengan bukti, dengan segala-gala bukti yang kukuh. Tak cakap sembarang cakap. Tak macam penyokong-penyokong yang memang sangat suka dengan Najib Razak. Duk marah-marah, duk kata-kata di YouTube dan sebagainya. Tetapi kalau Rafizi yang kata memang sekali dengan buktinya, dia beri dengan detail. Okey, so kata Rafizi dalam tulisan dia, saya mengalu-alukan tumpuan masyarakat kepada nasib prajurit negara yang secara langsung terkait dengan dana awam. Isu ini lebih kritikal berbanding skandal-skandal lain kerana ia melibatkan pelbagai dimensi multidimensional seperti nombor 1. Dia tulis, penyelewengan dana rakyat untuk membina sistem pertahanan negara yang dianugerahkan terus kepada syarikat yang dikawal oleh tabung amanah yang sepatutnya menjaga kebajikan prajurit. Nombor 2, apabila projek dan dana diselewengkan, bukan saja tabung amanah mengalami kerugian, sistem pertahanan negara turut terdedah kepada pelbagai risiko apabila kelengkapan dan persenjataan menjadi lapuk dan ketinggalan zaman. Nombor 3, mangsa seterusnya ialah prajurit yang terus dipinggirkan dan tidak terbela. Sedangkan jika berbilion ringgit yang diselewengkan melalui perolehan projek-projek pertahanan ini tidak berlaku, wang itu boleh digunakan untuk memberi allowance dan pension yang lebih baik kepada prajurit. Hari ini, pengerusi jawatan kuasa kira-kira awam atau PAC yang berhormat Wong Kah-wo mengeluarkan kenyataan mengenai dapatan-dapatan PAC yang meneliti pengendalian projek Littoral Combat Ship ataupun LCS yang telah berlautan sejak tahun 2011 yang lalu lagi. Untuk makluman semua orang ramai, projek yang dianugerahkan secara terus pada tahun 2011 ini telah menelan belanja sebanyak 6 bilion setakat tahun 2020
tetapi satu kapal perang pun belum disiapkan. Mengikut jadwal kontrak, sepatutnya 5 kapal perang telah disiapkan dan diserahkan kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM untuk beroperasi. Sebenarnya saya telah mengumpul maklumat dan mengkaji skandal ini sejak beberapa bulan yang lalu atas kapasiti saya sebagai orang awam. Tulis Rafizi Ramli. Berikut adalah maklumat penting yang perlu diketahui oleh orang awam. Nah, inilah yang Rafizi berikan satu demi satu detail bukti. Pada 16 Disember 2011, Kementerian Pertahanan telah mengeluarkan surat lantikan Letter of Award atau dikenali sebagai LOA kepada Bastard Naval Shipyard Sdn Bhd BNS untuk membina dan membekalkan 6 second generation petrol vessel ataupun SGPV Littoral Combat Ship LCS dengan jumlah kontrak sebanyak 9 bilion. Menteri Pertahanan pada ketika itu yang bertanggungjawab menguruskan projek ini ialah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO sekarang. Habis. Kerajaan Persekutuan menandatangani kontrak akhir dengan BNS bagi kontrak berjumlah 9 bilion pada 17 Julai 2014. Menteri Pertahanan pada ketika itu yang merundingkan perjanjian akhir ialah Datuk Seri Hisamuddin Tun Hussein, Menteri Kanan Kerajaan Gabungan PAS UMNO Bersatu sekarang. Perdana Menteri pada ketika LOA dan kontrak projek ini diselesaikan tidak lain dan tidak bukan adalah Datuk Seri Najib Tun Razak. Kata Rafizi, saya telah mengumpulkan maklumat berkenaan penyelewengan demi penyelewengan yang berlaku sepanjang sedekat projek ini berjalan. Saya akan kembali mendedahkan satu persatu dalam siri ekspos sepanjang bulan Ogos ini seperti yang saya pernah lakukan dalam skandal NFC, 1MDB, tabung haji, dan Felda dulu. Habis. Memang pening kepala Najib Razak, Zahid Hamidi kali ini. Pening, memang pening. Saya bermula pada hari ini dengan soalan yang mudah. Rafizi tanya soalan pertama. Siasatan yang dilakukan secara sedalaman setakat ini menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya 890 juta ringgit Malaysia telah diselewengkan daripada projek ini. Baik dari segi penipuan, wang yang dipindahkan kepada pihak yang bertujuan untuk menipu kontrak, duplikasi kontrak dengan tujuan, tuntutan berganda dan pelbagai penyelewengan ini. Katanya lagi, saya percaya siasatan dalaman ini telah sampai kepada Hisamuddin Hussein. Sebagai menteri yang menandatangani kontrak dalam tahun 2014, beliau juga menteri yang telah menandatangani perjanjian tambahan supplementary kontrak pada 31 Mei 2022 untuk menghidupkan kembali projek ini. Sebagai Menteri Pertahanan yang paling lama menguruskan projek ini, beliau sudah tentu tahu tentang segala laporan dalaman mengenai penyelewengan projek ini. Kenapa sehingga sekarang beliau tidak mengambil tindakan untuk menangani penemuan penyelewengan berjumlah 890 juta ringgit Malaysia ini kerana tidak ada satu kes pun yang dibawa pada pihak-pihak yang dinamakan terlibat di dalam penyelewengan tersebut? Soalannya. Skandal ini bakal memerangkap UMNO menjelang PRU15 kerana ini akan membuktikan bagaimana UMNO menuduh Pakatan Harapan menjual aset negara sedangkan di bawah pentadbiran UMNO, nombor 1, Rafizi Ramli menulis, persenjataan dan pertahanan negara terbengkalai sehingga ketinggalan berbanding jiran kita seperti Indonesia. Nomor 2, nasib prajurit yang kebanyakannya Melayu diabaikan apabila dana yang sepatutnya dimanfaatkan oleh mereka hangus akibat penyelewengan. Saya akan terus mendedahkan maklumat terperinci penyelewengan ini satu demi satu sehinggalah Zahid Hamidi, Hisamuddin Hussein dan Najib Razak bersuara untuk menjawab. Skandal kapal perang terbengkalai ini berlaku di bawah pengawasan dan pengurusan mereka. Wajiblah mereka tampil menjelaskan kepada rakyat. Ditulis oleh Rafizi Ramli, Timbalan Presiden Keadilan bertarikh 4 Ogos 2022. Tulisan ini bukan saya yang kata, tetapi tulisan ini ditulis 100% oleh Rafizi Ramli, orang yang telah bertanggung jawab mengeluarkan skandal 1MDB sehingga Najib Razak di dalam kes SRC International Sdn Bhd dipenjarakan 12 tahun dan dikenakan denda 210 juta ringgit. Adakah dengan penyelewengan baru ini yang didakwa penyelewengan oleh Rafizi ini akan membuatkan ketiga-tiga mereka pula dalam bahaya yang amat besar?
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, kamu boleh layari sahbudin.com.net bertarik hari ini 4 Agustus 2022 dengan tajuk penyelewengan proyek kapal perang LCS hanguskan RM 890 juta. Najib, Zahid, dan H2O wajib jawab. Kita jumpa lagi.